Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan di mana aku menyampaikan kisah-kisah seram yang telah dikirimkan kepada aku melalui dua cara, iaitu Facebook dan juga email. Jadi, kepada sesiapa yang sedang mendengar, jika korang nak menghantar kisah seram korang boleh menghantar kisah seram korang melalui Facebook, di mana aku sudah sediakan link Facebook aku di ruangan description. Jadi korang hanya perlu tekan link Facebook tu dan hantar mesej kepada aku. Dan satu lagi cara ialah melalui email. Aku ada letak alamat email aku di ruangan description, jadi korang boleh hantar kisah seram korang ke email aku. Untuk hari ini, ada satu kisah seram yang ingin aku kongsikan, dan kisah seram ini datang daripada seorang netizen yang menamakan dirinya sebagai Udin. Udin nak kongsikan pengalaman seram yang berlaku kepadanya semasa melakukan aktiviti larian di sekitar PICC Putrajaya. Jadi, untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Udin semasa melakukan aktiviti larian tersebut, jom kita sama-sama dengarkan kisah penuh yang berlaku kepada Udin. Nama aku Udin, dan aku nak kongsikan pengalaman seram yang berlaku kepada aku semasa aku melakukan aktiviti berlari di sekitar PICC Putrajaya. Pada hari kejadian tersebut, aku sebenarnya telah merancang bersama-sama dengan kawan aku untuk berlari di Putrajaya bermula seawal 4 pagi. Kami telah merancang untuk membuat larian pemanas badan dahulu dengan mengelilingi PICC sebelum kami akan terus berlari sampai ke Masjid Putra dan kemudian berpatah balik. Aku telah keluar dari rumah di Dengkil pada jam 3.15 pagi. Dan ketika semakin menghampiri PICC, di mana jam ketika itu menunjukkan hampir pukul 4 pagi, aku pun menghubungi rakan aku. Aku namakannya sebagai Mat. Assalamualaikum, Mat. Mana kau? Dah sampai ke? Aku dah dekat ni, tanya aku. Kemudian aku dengar suara Mat semacam gelisah. Udin, sorry Udin, sorry. Aku tak dapat join lah pagi ni. Wish, kau apa hal, Mat? Kau ni suara kau macam tak okey ke? Aku memang tak okey lah ni, Udin. Aku cik birit lah. Aku tak tahulah benda aku makan malam tadi sampai cik birit ni. Ni pun dah berkali dah aku masuk tandas ni. Aduh, alamak. Tak apalah, Mat. Dah kau cik birit, nak buat macam mana kan? Tak apa, kau relax lah dulu. Walaupun rasa kesian kepada Mat, aku juga rasa bengang sebab aku dah susah payah bangun awal pagi untuk berlari, tapi boleh pula Mat kena cirit berit. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan? Bukan Mat yang minta nak kena cirit berit. Masa tu aku memang rasa macam nak patah balik dah. Tapi bila difikirkan semula, bukan senang nak bangun awal pagi macam ni untuk berlari. Jadi aku pun teruskan perjalanan ke PICC untuk berlari. Aku tak parking kereta dalam PICC. Aku parking kereta berdekatan dengan bangunan yang ada di luar PICC. Di bangunan luar PICC tu ada sebuah restoran. Masa tu tak ada satu kenderaan pun yang lalu lalang, dan cuma ada aku dan seorang pak guard yang tengah tidur di meja luar restoran tu. Masa tu keadaan memang gelap dan suasana sunyi dan sepi. Cuaca pula memang sejuk masa tu. Awal pagi kan. Aku pun terus bersiap-siap untuk memulakan larian. Seorang lah. Sebab nak balik rumah pun macam sia-sia bila dah sampai sini. Bila siap pakai kasut, aku pun meregang-regangkan otot untuk memastikan larian aku lancar. Lepas dah habis regangkan otot, aku pun bersedia untuk berlari mengelilingi jalan di luar PICC.
Ini adalah larian memanaskan badan sebelum aku akan berlari ke Masjid Putra. Berlari di jalan yang mengelilingi PICC ini ada bahagian tertentu yang tiada lampu, dan ini menyebabkan kawasan tu memang gelap. Tapi tak lamalah. Sepanjang aku berlari juga, aku mendapati tidak ada satu kenderaan pun yang lalu. Orang pun tak ada. Memang aku seorang saja yang menggunakan jalan tersebut. Kesunyian itu memang menyebabkan aku rasa sedikit seram. Tapi aku cuba fikir baik-baik saja dan fokus pada larian aku saja. Larian aku kekal lancar sehinggalah dalam jarak 100 meter aku nampak ada seorang pelari perempuan berada di depan aku. Rambutnya nampak berombak-ombak dari belakang saat dia berlari. Terbit pula rasa kagum sebab jumpa pelari perempuan yang begitu berani berlari berseorangan pada waktu begini. Tak takut kena ragut ke perempuan ni? Kata aku di dalam hati. Kemudian aku perasan pelari perempuan tu seperti memperlahankan lariannya. Lepas tu pelari perempuan tu merapatkan dirinya ke bus stop yang ada berhampiran. Pelari perempuan tu seolah-olah menyedari kehadiran aku dan ingin memberi laluan agar aku berlari dahulu. Mungkin dia tak nak dirinya mengganggu kelajuan larian aku. Fuh, jenis hormat runner lain dia ni, fikir aku. Jadi bila tengok pelari perempuan tu dah memperlahankan lariannya dan merapat ke bus stop, aku pun melajukan sedikit larian untuk memotong pelari wanita itu. Saat aku betul-betul berlari di sebelah pelari wanita itu, aku pun menoleh ke arah pelari wanita itu. Kemudian dalam masa yang sama juga, pelari wanita itu pandang ke arah aku. Bila kami saling memandang, masa tu macam nak jatuh jantung aku ke jalan raya. Bulu roma aku terus meremang. Jantung aku berdegup lagi kencang walaupun aku tak berlari laju sangat pun tadi. Nak tahu apa yang aku nampak? Aku nampak muka pelari wanita itu kosong. Kosong tu maksudnya muka dia tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Kosong sekosong-kosongnya. Kalau nak aku bayangkan untuk pendengar semua, mukanya macam telur yang dipakaikan rambut. Macam itulah mukanya. Kaki aku masa tu memang dah rasa lembik macam mi. Tapi takkan aku nak tercegat kat sini ditemani hantu pelari perempuan ni kan. Jadi aku pun kuatkan semangat dan terus berlari sepantas yang mungkin untuk meninggalkan hantu pelari perempuan tu. Aku ingatkan hantu pelari perempuan tu sekadar nak tunjukkan rupanya saja, tapi dia nak buat lebih daripada itu. Baru je beberapa tapak aku mendahului hantu pelari perempuan tu, tiba-tiba aku dengar suaranya dari belakang. "Laju lari bang, dah tahu ke?" Kemudian diikuti dengan suara mengilai yang nyaring dan menyeramkan. Bila dah dengar macam tu, lagi lajulah aku pecut. Masa tu kalau Usain Bolt ada, aku rasa dia pun kagum tengok aku lari lagi laju daripada dia. Aku berlari tanpa menoleh belakang sebab aku terbayang-bayang yang hantu pelari perempuan itu mengejar aku. Aku berlari dengan cepat untuk sampai ke restoran dan nak cepat-cepat jumpa Pak Gad yang tengah tidur tadi. Aku memang dah cuak sangat masa tu. Bila sampai je kat restoran, kat tempat yang aku parking kereta, aku tengok ada dua Pak Gad. Pak Gad yang tidur tadi dah bangun dan seorang lagi adalah rakannya yang baru sampai. Aku pun dengan segera terus merapati dua Pak Gad tu dalam keadaan tercungap-cungap. Dua Pak Gad tu rasa pelik tengok aku dan salah seorangnya bersuara, Encik okey tak ni?" Dalam keadaan tercungap-cungap, aku berkata, Saya nampak hantu bang. Nampak hantu. Kat mana encik? Kat bus stop sana tu.
Kemudian dua Pak Gad tu saling berpandangan. Mereka kemudian suruh aku duduk dahulu dan tenangkan diri. Lepas tu mereka pun ceritakan kepada aku bahawa lokasi bus stop tu memang tempat biasa orang kena kacau. Kadang orang akan jumpa hantu perempuan berpakaian putih sedang duduk di atas bumbung bus stop. Kadang-kala pula orang akan jumpa perempuan berkebaya merah sedang jalan-jalan di bus stop itu pada waktu malam. Encik jumpa hantu macam mana tadi encik? Tanya salah seorang Pak Gad. Hantu rana perempuan bang. Terus tergelak dua-dua Pak Gad tu. Mereka kata inilah first time mereka dengar cerita orang jumpa hantu pelari perempuan. Tapi bagi aku memang tak kelakar lah masa tu. Aku takut sangat dah masa tu. Mana taknya aku nampak muka hantu tu betul-betul depan mata aku. Aku melepak kat restoran tu dengan dua Pak Gad tu sampai azan subuh berkumandang. Dan kemudian aku terus ke masjid untuk solat subuh. Tak jadi rancangan aku nak berlari sampai ke Masjid Putra disebabkan gangguan hantu pelari perempuan tu. So itulah dia kisah seram yang dikongsikan oleh Udin yang diganggu oleh hantu pelari perempuan semasa berlari mengelilingi PICC Putrajaya. Oh, memang seram ah. Sebab Udin boleh pula toleh dekat hantu tu. Satu hantu tu pun toleh kat dia. Nampak muka saling berpandangan. Tengok-tengok. Hantu tu tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Kosong. Memang seram. Memang seram. Walaupun bunyi mungkin Pak Gad tu gelakkan dia, tapi kepada orang yang mengalaminya, benda tu memang seram ah. Okay, so apapun, terima kasih kepada Udin kerana sudi kongsikan kisah seram ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar sampai habis. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi di dalam rancangan Kisah Seram Netizen.